Assalamualaikum semua. Ini saya terpaksa ganti Abang Japar sebab tadi ada, hari ni dah tak ada, tak tahu gimana. Mungkin dia tengah lepak dengan Abang Roy dekat kedai Aceh. Tapi saya nak cerita pasal apa ni Okey, kita cerita pasal topik yang serius sikit lah, iaitu recall ataupun panggilan semula yang dibuat oleh pengeluar di seluruh dunia. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Mekanikal, tekan loceng. Sebenarnya kalau untuk pengeluar kereta lah, ada beberapa perkara yang dia orang paling takut. Antaranya ialah bila dia dah melabur ratusan juta ringgit kan, tapi bila buat satu kereta tu tak laku. Itu satu. Yang kedua ialah bila keadaan sekarang, contohnya macam PKP, kuarantin berlaku dekat seluruh dunia, satu kereta pun tak boleh jual kan, sebab orang tak boleh nak pergi showroom. Kalau nak pergi pun masih kena tunggu kuarantin habis, barulah ada sale. Lepas tu, yang ketiga, sebenarnya perkara yang paling ditakuti oleh pengeluar kereta ialah panggilan semula ataupun recall. Kenapa? Sebab recall ni bukan sahaja memakan kos yang banyak, tetapi dia boleh menjejaskan reputasi sesebuah jenama. Okey, hari ini saya nak berkongsi beberapa recall yang pernah berlaku dan dikira sebagai antara recall yang paling teruk dalam sejarah otomotif dunia. Jenama pertama yang saya nak kongsikan ialah Ford. Sebenarnya Ford ni daripada dulu sampai sekarang memang banyak kali dia buat recall. Recall pun bukan kecil-kecil. Okey, contoh yang pertama, recall pertama yang dibuat ialah melibatkan model T. Model T ni sebenarnya antara model paling awal yang Ford hasilkan secara mass production lah, yang dia keluarkan dalam jumlah yang besar. Okey, recall ni melibatkan cushion tempat duduk. Sebab masa zaman dulu mana ada span, mana ada foam kan. Jadi dia gunakan jerami. Masalah yang berlaku pada jerami ni ada telur serangga. Bila ada telur serangga tu, korang bayangkan bila dah lama, so serangga tu akan hidup dan tiba-tiba masa korang tengah drive, ada serangga merayap dalam seluar. Korang bayangkan macam mana kan tu, tapi ngeri lah. Model kedua Ford yang dia orang banyak buat recall ataupun ini antara yang paling popular ataupun ramai yang orang kongsi ialah model Ford Pinto. Okey, Ford Pinto ni boleh katakan antara model terawal Ford yang dia cipta untuk menjadi sebuah kenderaan yang jimat minyak. Okey, apa masalah kereta ni? Masalah kereta ni dia Ford dikatakan menggunakan tangki minyak yang tak berkualiti. Jadi bila kereta itu dilanggar daripada belakang, terus terbakar. Maksudnya kalau langgar sikit pun terbakar, belanggar yang teruk pun lagilah terbakar, macam cerita dalam filem Hollywood. Disebabkan masalah terbakar tu, dilaporkan lebih 67 orang maut. Model seterusnya ialah Ford Explorer. Sebenarnya masalah ni timbul sebab penggunaan tayar Firestone yang dikatakan cepat rosak walaupun baru setahun saja pakai. Okey, masalah dengan tayar ni ialah bila kita masuk ataupun bila pemandu ambil seleko, dia akan berlaku rollover ataupun terbalik. Okey, recall yang terbaru ialah melibatkan clutch berkembar ataupun dual clutch yang dipasang kepada model Fiesta dan Focus. Apa masalah clutch berkembar ni? Okey, sebenarnya masalah ni jurutera kata bila dia panas, clutch tu akan jadi neutral walaupun kita tengah bawa dekat tengah highway ke ataupun dekat bandar. So sebenarnya jurutera Ford ni dah pernah beritahu dekat bos dia orang, tapi dia orang macam biasalah, bos dia orang buat dek je lah. Okey, so bila perkara ni dah semakin meluas, ramai orang komplain, jadi kes ni telah dibawa ke mahkamah dan Ford terpaksa membayar puluhan juta dolar kepada pembeli yang terlibat. Jenama kedua yang buat recall dalam jumlah yang besar ialah Honda. Korang jangan ingat Honda ni maksum sangat. Ada juga dia buat recall. Tapi recall yang pertama ni sebenarnya bukanlah salah Honda 100% sebab dia melibatkan buckle button yang dibuat oleh Takata.
Okey, masalah buckle ni bila lepas few years dah pasang dekat kereta, dia jadi merekah. Jadi bila pemandu, contohnya you buat laju, lepas tu brake secara tiba-tiba, buckle tu tak boleh menampung berat badan ataupun tujahan yang by badan lah. Kan? Jadi bila seolah-olah bila walaupun pakai seat belt, tapi badan tetap kena kepada steering ataupun dashboard. So macam tak pakai seat belt. Pada tahun 2013, Honda melakukan satu lagi recall besar-besaran. Pun sama melibatkan Takata, tapi kali ini dia punya beg udara. Okey, tapi beg udara ni bukan Honda saja yang pakai lah. Ada Mazda, Toyota dan pengguna lain pun sama. So dia orang pun kena buat recall juga. Okey, apa masalah dekat beg udara ni? Okey, beg udara ni bila dia diaktifkan ataupun dia meletup secara tiba-tiba, bekas yang mengisi bahan letupan dia tu akan jadi seperti peluru. Maksudnya bila korang tengah drive tu, bila terlanggar dan dia diaktifkan, besi-besi ataupun serpihan besi tu akan jadi macam peluru yang kena pada badan ataupun muka korang. Even dekat Malaysia dah ada beberapa kes kematian akibat masalah ni. Sebab itulah kalau korang tengok last year ataupun last 2 years, Honda Malaysia antara pengeluar yang paling proaktif dalam meminta semua dia punya pelanggan untuk tukar inflator airbag Takata ni. Jenama seterusnya yang buat recall besar-besaran ialah Toyota. Toyota pun pernah buat recall juga, tuan-tuan. Dia tak ada kereta yang ataupun jenama yang sempurna. Okey, yang Toyota ni melibatkan masalah pedal minyak tersangkut. Okey, maksudnya sebenarnya masalah ni akibat ataupun sebab dia punya drive by wire system yang dia punya dah ada sedikit kerosakan, tapi dia ambil sensor tu salah, jadi dia beranggapan pemandu hendak memecut, sedangkan pemandu mungkin tak tekan pun pedal minyak tu. Jadi disebabkan perkara ni, Toyota terpaksa memanggil sekira macam dalam 9 juta kenderaan di seluruh dunia. Jadi apa yang Toyota buat untuk settlekan masalah ni? Toyota reka semula dia punya reka bentuk pedal minyak dan alas kaki. Okey, ini satu lagi pengeluar daripada Amerika Syarikat, iaitu General Motors ataupun GM. Okey, masalah yang diorang hadapi ialah vacuum brake pada model-model SUV diorang. Masalahnya ialah bila pemandu nak brake, dia kena tekan brake dengan lebih kuat daripada biasa. Kalau brake ala-ala je memang kereta tu tak berhenti. Jadi masalah ini menyebabkan lebih 113 kemalangan dan puluhan orang pemandu cedera. Okey, panggilan ni melibatkan SUV yang dibina pada tahun 2014 sampai 2018 dalam jumlah 3.4 juta unit. Sekarang kita pergi pula kepada pengeluar dari Eropah, iaitu Volkswagen. Recall yang paling popular ialah dikenali sebagai skandal Dieselgate. Okey, apa sebenarnya skandal Dieselgate ni? Okey, Dieselgate ni secara mudahnya ialah orang bos-bos Volkswagen ni dah tahu. Tapi apa yang dia buat ialah untuk menyelesaikan masalah emission ataupun asap yang tinggi pada keadaan diesel diorang. So diorang letak satu peranti. Maksudnya peranti ni berfungsi kalau diperiksa dalam keadaan yang terkawal, dia punya jumlah emission tu kurang. Tapi bila digunakan pada jalan biasa, jumlah emission tu sebenarnya jauh lebih tinggi. Tapi benda ni dah berlarutan selama beberapa tahun. Selepas tu apabila orang ramai dah tahu, apabila benda ni dah terbongkar, Volkswagen terpaksa mengaku dan memanggil jutaan model diesel diorang di seluruh dunia. Sampai sekarang, diorang terpaksa memberi pampasan ataupun membayar denda kepada kerajaan berjumlah puluhan bilion dollars. Tadi disegit, satu lagi masalah yang Volkswagen hadapi ialah masalah dia punya gearbox DSG. Okey, macam korang tahu dekat Malaysia pun popular juga masalah ni, iaitu tiba-tiba saja kotak gear itu akan berhenti ataupun tak boleh nak jalan langsung. Itu masalah DSG lah. Dan masalah DSG ni sebenarnya ada kaitan rapat dengan minyak gear yang dia gunakan. Disebabkan masalah DSG ni, lebih 1.6 juta unit kenderaan terpaksa dipanggil semula, dan bukan saja model Volkswagen, termasuk juga model-model bawah kumpulan Volkswagen macam Seat dan Skoda.
Satu lagi jenama Eropah yang popular yang terlibat juga dalam panggilan semula yang tinggi ialah Audi. Okey, Audi ni pun sama juga ada masalah teknikal, tapi dia lebih kepada model Audi 500 CS Turbo Quattro. Model ni apa masalah dia? Masalahnya ialah apabila pemandu masukkan gear tu daripada P ke D, dia akan membuatkan pecutan tu jadi tak sekata. Okey, masalah teknikal ni menyebabkan Audi terpaksa memanggil lebih 400,000 unit kereta tersebut dan menyebabkan reputasi Audi sebagai pengeluar kereta premium di dunia tercala teruk. Itulah dia antara recall yang paling teruk pernah dibuat oleh pengeluar kereta di seluruh dunia. Okey, sebenarnya kalau nak ikutkan memang banyak recall. Tak kira motor ataupun kereta memang ada recall. Dan dia pun tidak mengira jenis ataupun jenama. Ada yang premium, ada yang ultra mewah, yang model marhain pun ada. Jadi, recall ni memang penting. Bukan saja pada pengeluar, untuk menjaga dia punya reputasi, tapi yang lebih penting adalah keselamatan pengguna. Sebab itulah kalau kita dengar ataupun kereta kita terlibat dalam mana-mana recall, jangan buang masa, terus pergi saja dekat pusat servis yang berdaftar ataupun yang sah untuk settlekan masalah recall ni. Okey, saya rasa cukuplah setakat ini saja untuk kali ini. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe channel YouTube Mekanika, tekan loceng dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.